Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya kami melahirkan rasa kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Kami juga amat bersyukur kerana dapat berada dalam satu majlis ilmu yang sangat bermanfaat ini, iaitu SNAPED Chuping Valley Accelerator Educational Program 2022. Ya Fattah, Ya Alim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati, rahmati dan mudahkanlah urusan program kami ini, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami segala ilmu yang bermanfaat. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Dzal Jalali wal Ikram, kurniakanlah kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, organisasi, masyarakat dan negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Seterusnya dari SK Sungai Berbang yang bertajuk Mobigraphy.my yang akan disampaikan oleh Cikgu Elmi Fanzuri bin Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam #09Educators. Saya Cikgu Elmi Fansuri bin Ghazali dari Sekolah Kebangsaan Sungai Berembang. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan sebuah portal pendidikan iaitu Mobigraphy.my. Baiklah, seterusnya apakah yang dimaksudkan dengan portal Mobigraphy.my? Jadi portal ini kita bangunkan adalah kepada murid, di mana murid akan melaksanakan pelbagai aktiviti berkaitan bidang fotografi pada setiap bulan mengikut kategori yang ditetapkan. Seterusnya, bagaimana pula idea untuk kita membangunkan portal Mobigraphy.my? Okey, jadi idea ni kita pecahkan kepada 3 kumpulan yang utama, di mana yang pertama, jika dilihat pada hari ini, jumlah peningkatan penggunaan telefon bimbit adalah meningkat di kalangan murid-murid. Ini juga adalah disumbangkan oleh penggunaan telefon bimbit semasa tempoh PKP yang lepas. Jadi secara tak langsung, ibu bapa ataupun waris-waris telah menyediakan telefon bimbit kepada murid-murid ini untuk melaksanakan PDPR di rumah. Kemudian idea yang kedua pula, portal ini juga kita lihat sebagai satu program di mana kita boleh memperkembangkan lagi bakat murid dalam bidang fotografi. Dan idea yang ketiga pula, portal ini juga merupakan satu projek, ya, di mana projek kali semasa depan yang mempunyai nilai-nilai komersial yang boleh kita dedahkan kepada murid-murid tersebut. Seterusnya kita lihat pula kumpulan sasaran melibatkan portal Mobigraphy.my. Jadi kita pecahkan kepada 3 kumpulan sasaran, iaitu yang pertama adalah kumpulan murid sekolah rendah, yang kedua adalah kumpulan murid sekolah menengah, dan yang ketiga adalah kumpulan pelajar di IPTA dan juga IPTS. Okey, seterusnya mari kita lihat apakah objektif
tentang penumbuhan portal mobigrafi.my. Okey, yang pertama objektifnya ialah kita memendedahkan kepada murid bahawa bidang fotografi ini bukan sahaja perlu kita mempunyai ataupun menyediakan sebuah kamera. Walhal bidang fotografi ini juga kita boleh gunakan hanya telefon bimbit. Ya, melalui telefon bimbit, kalau kita lihat pada hari ini, kebanyakan ataupun kesemua telefon bimbit telah dilengkapi dengan kemudahan kamera. Okey, kemudian objektif yang kedua, murid diterapkan dengan etika jurufoto yang profesional. Maknanya di sini murid kita dedahkan bagaimanakah untuk menjadi seorang jurufoto yang profesional. Apakah kriteria-kriteria yang perlu ada pada setiap orang jurufoto. Objektif yang ketiga ialah untuk mendedahkan bahawa bidang fotografi ini juga boleh dijadikan sebagai satu karier pendapatan. Jadi secara tidak langsung murid-murid ini dapat melihat dan menilai berkaitan dengan bagaimana bidang fotografi ini boleh mendatangkan punca-punca pendapatan kepada mereka di suatu hari kemudian. Objektif yang ketiga ialah kita boleh mencukil bakat dan kreativiti murid. Di mana kalau kita lihat contoh bagi sekeping gambar yang sudut rakaman yang berbeza akan menghasilkan persepsi yang berbeza-beza. Jadi ini secara tidak langsung kita menggilap bakat murid supaya rakaman foto tersebut boleh menjadi satu yang menarik dengan kaedah ataupun teknik sudut rakaman yang kreatif. Dan objektif yang kelima ialah teknik suntingan. Ya, sebelum ini kita banyak melihat suntingan ini boleh dilakukan secara profesional dengan menggunakan komputer. Padahal hari ini jika kita lihat melalui perisian-perisian yang terdapat di dalam telefon bimbit ini juga berupaya untuk menghasilkan suntingan-suntingan yang bermutu tinggi. Seterusnya kita lihat pula fasa pelaksanaan. Okey, di mana kita bahagi kepada 5 fasa utama. Fasa yang pertama di bulan yang pertama adalah perancangan. Kita merancang apakah keperluan, apakah kandungan yang perlu ada dalam sebuah portal mobigrafi. Kemudian pada bulan yang kedua melibatkan fasa yang kedua adalah tempoh kita melakukan percubaan. Hasil daripada perancangan kita akan cuba dulu apakah kekurangan ataupun kelemahan yang berlaku dalam portal yang boleh kita atasi. Seterusnya dalam fasa yang ketiga, di dalam bulan yang ketiga kita akan melakukan pelancaran di mana setelah segala masalah pada peringkat awal dapat diatasi, maka kita akan lancarkan portal ini supaya boleh diakses oleh semua kumpulan-kumpulan sasaran kita tadi. Kemudian fasa yang keempat iaitu bulan yang ketujuh, setelah lebih kurang 4 bulan perjalanan portal ini kita akan membuat penilaian. Apakah portal ini masih lagi terdapat kekurangan ataupun portal ini perlu ditambah baik supaya kita akan memberikan pengalaman yang menyeronokkan kepada semua murid dan juga semua kumpulan sasaran kita. Dan yang fasa terakhir iaitu fasa yang kelima, di bulan yang ke-8 kita akan adakan proses pembunyian. Berdasarkan tempoh fasa 1 hingga fasa 4, kita boleh dapat lihat apa lagi elemen-elemen yang boleh kita masukkan, yang boleh kita tambah agar portal ini lebih menjadi seronok untuk diakses oleh semua kumpulan sasaran. Seterusnya kita lihat pula adalah kategori aktiviti yang kita jalankan pada setiap bulan. Di mana pada setiap bulan kita akan tukar, kita akan adakan aktiviti yang pelbagai berdasarkan 5 kumpulan kategori ini. Yang pertama ialah
kategori kempen, di mana kita menggalakkan murid untuk merakam foto-foto berdasarkan kempen semasa. Contoh di sini adalah kempen Kibar Jalur Gemilang. Kemudian kategori yang kedua, kita boleh menyarankan agar murid-murid atau kumpulan sasaran merakamkan foto-foto berkaitan dengan tema. Jadi tema-tema ini bukan sahaja yang kita lihat di media-media sosial, bahkan kita boleh ambil idea yang sama yang disarankan oleh pihak-pihak kerajaan, seperti tema kalau kita lihat di sini ialah buah-buahan tempatan, pemakanan buah-buahan tempatan. Jadi murid-murid akan disarankan untuk merakamkan gambar-gambar berkaitan buah-buahan tempatan yang terdapat di negara kita. Untuk kategori yang ketiga pula ialah pertandingan. Jadi setelah kita dedahkan teknik-teknik dan juga cara-cara untuk merakam foto-foto yang berkualiti, kita boleh adakan satu pertandingan untuk melihat bakat-bakat murid dalam bidang fotografi. Jadi melalui pertandingan ini kita boleh lihat murid-murid dapat menonjolkan bakat-bakat mereka ataupun kreativiti mereka bagi merakam gambar yang berkualiti. Untuk kategori yang keempat, kita akan dedahkan bagaimanakah teknik cara merakam gambar yang lebih praktikal dan juga lebih menarik. Sebab teknik ini adalah satu pembelajaran. Mungkin sebelum ini mereka tidak tahu. Sebenarnya dalam bidang fotografi ini sendiri mempunyai banyak teknik. Contohnya teknik penggambaran di waktu malam dan juga teknik-teknik penggambaran di kawasan-kawasan yang mempunyai ramai manusia ataupun di street fotografi. Dan yang terakhir sekali ialah kategori berkaitan dengan etika. Jadi sebagai seorang jurufoto, kita masih tertakluk kepada undang-undang ataupun segala peraturan yang perlu diikuti supaya nanti hasil rakaman gambar kita tidak menjadi satu masalah ataupun hasil rakaman gambar kita tidak mengaibkan mana-mana pihak. Jadi di sini kita akan dedahkan kepada kumpulan sasaran ini supaya untuk menjadi juru foto yang baik, kita perlu mengikuti etika-etika yang kita mesti buat supaya hasil rakaman tersebut tidak menyalahi mana-mana undang-undang. Baiklah, seterusnya portal ini juga merupakan satu program kemenjadian murid dan juga program kali semasa depan. Sebagai contoh, murid dilatih dan dibimbing untuk menjadi seorang content creator. Dan yang kedua pula, murid diajar ataupun melihat kepada perkembangan bakat murid untuk menjadi seorang jurufoto yang profesional. Ini adalah contoh di mana kita melakukan aktiviti yang berbentuk pertandingan. Jadi sempena bulan kemerdekaan, kita telah melancarkan satu pertandingan yang berkonsepkan Cintakan Malaysia, keluarga Malaysia, yang bertajuk Raikan Cinta. Jadi pertandingan ini terbuka kepada semua murid sekolah rendah, sekolah menengah dan juga penuntut-penuntut di IPTA dan IPTS. Dan yang terakhir pula, kita lihat apakah kos-kos yang terlibat dalam membangunkan portal ini. Jadi kos ini adalah kos secara tahunan, di mana yang pertama adalah kos yang melibatkan pendaftaran domain. Jadi jumlah harga ataupun yuran sebanyak RM120 setahun, dan kos yang kedua adalah kos untuk web hosting, iaitu sebanyak RM292.43. Jadi jumlah keseluruhan adalah RM412.43. Jadi saya rasa setakat itu dulu pembentangan saya. Sekian, terima kasih.